Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi barisan yang kedua dari atas ke bawah. Qala al-alif rahimahullah ta'ala, dan menjalani atasnya atas qaul qadi dan Imam Haramain oleh Syekh Sanusi di dalam akidahnya Matni Ummil Barahini. Jadi mengikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, wajib di atas kita yang mukallaf mempelajari, mengetahui hanya 13 sifat sahaja. Jadi ada pun pendapat Imam Qadi ataupun Imam Haramain dan Syekh Sanusi mengikut pendapat dua imam ni, mengatakan bahawa wajib di atas kita mengetahui adalah 20 sifat. Jadi Syekh Sanusi dalam akidahnya, dalam karangan, dalam kitabnya, dalam akidah, dalam kitab Matni Ummul Barahin itu, dia mengarang adalah 20 sifat. Dan ini qaul qadi ini ialah qaul yang masyhur sekarang ini. Jadi qaul pendapat yang masyhur sekarang ni lah. Kalau kita kata, kalau tanya kita ngaji apa? Ngaji kita 20 sifat 20. Jadi maknanya ini pendapat yang masyhur. Ambil nama yang bising. Dan yang 7, kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Jadi yang 7 lagi tambah di atas yang 13, jadi 20. Jadi yang 7 ini dinamakan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Tengok nombor 1 yang di atas, kaunuhu qadiran, artinya
pada qaul ini, yaitulah kaunuhu qadiran, bukannya qadir, maka hanyalah dengan ketiadaan kaunuhu, karena qadir itu zat yang bersifat dengan qudrat, bukannya ia sifat. Demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang tinggal lagi. Baik. Jadi 6 sifat, 7 sifat yang kemudian daripada 13 adalah sifat ma'nawiyah, nama dia. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Wajib kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat, keadaan Allah bersifat dengan sifat kuasa. Keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maknanya bukan kata Allah dulu kuasa sekarang tak berkuasa, maknanya Allah berkuasa senantiasa, tidak terputus, tidak putus dan tidak binasa. Ini sifat kita kena yakin bahawa keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Jadi sifat kuasa kita dah jelas tentang sifat qudrat, kita dah selesaikan tentang ta'alluqnya dan tentang ta'rifnya. Dan mustahil keadaannya, keadaan Allah yang lemah. Lawan bagi qudrat, lawan bagi qaunuhu qadiran, iaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Ini mustahil. Apa maksud mustahil? Mana kita tidak boleh terima mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat lemah. Walaupun kalau orang tanya kita, adakah Allah lemah? Adakah Allah kuasa boleh menjadikan anak baginya? Kita nak jawab apa? Kan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau orang tanya, adakah Allah berkuasa untuk menjadikan anak baginya? Boleh? Menjawab apa? Maka tidak boleh mengatakan Allah kuasa jadikan anak baginya. Itu mustahil. Sebab itu kalau Allah ada anak, Allah ada isteri, berarti Allah ada sekutu. Allah Tuhan itu berdua, bertiga. Maka ini benda mustahil. Bila benda mustahil, maka tak termasuk dalam qudrat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kita kena faham. Seperti mana cerita iblis bagi berupa manusia ditanya kepada Nabi Idris tentang pertanyaan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkas ceritanya, dia menanya kepada Nabi Idris, sedangkan Nabi Idris itu sedang menjahit. Tiba-tiba dia tanya, wahai Idris, adakah Allah kuasa memasukkan makhluk ini, alam makhluk ini, ke dalam kulit telur? Kulit telur tebal mana? Tebal ke nipis? Nipis. Makhluk ni besar mana? Besar. Jadi kalau kita tengok di segi fikiran akal kita, benda besar boleh masuk ke dalam benda yang kecil? Tak boleh. Lalu Nabi Idris tidak jawab. Terus Nabi Idris cocok mata dia, terus jadi buta. Sebab apa? Dia tahu bahawa yang menanya itu bukan manusia, walaupun rupa manusia, yang sebenarnya adalah iblis. Berarti pertanyaan tu adalah untuk menggugat
amal akidah. Jadi kalau ada orang nanya tu, kalau kita tak ada jarum, ada tangan, bagi dia sebiji dulu baru jawab kemudian. Faham? Itu namanya iblis. Jadi Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah boleh memasukkan makhluk ini ke dalam kulit telur. Boleh. Apa salahnya? Tuhan jadikan alam ni sikit, kecil, telur tebal, boleh masuk terus. Tak menjadi masalah. Sedangkan Allah jadikan daripada benda tak ada kepada ada. Boleh tak? Boleh. Tak menjadi mustahil. Seperti mana alam ni, kita sendiri dulu tak ada, sekarang dah ada. Apa yang benda mustahil? Apatah lagi seperti mana orang kafir, dia tidak percaya kepada kebangkitan kita setelah dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana benda yang dah hilang, dah hancur lebur, cerai berai, tulang entah ke mana, kulit entah ke mana, daging entah ke mana, tiba-tiba boleh cantun balik, boleh jadi balik semula seperti mana asal kejadian. Ya tak? Maka kalau tengok pada di segi kita, benda yang tak ada Tuhan jadi, apatah lagi benda yang dah ada, takkan tak Tuhan tak jadi. Nampak? Ini maknanya keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya, wajib kita beriktikad bahawa Allah sentiasa berkuasa. Keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Tidak putus, tidak binasa. Mustahil, mana tak boleh diterima oleh akal kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat lemah. Kita boleh. Dan makna keadaan Allah Subhanahu wa taala yang kuasa tu, apa maksud dia? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa? Makna berdiri kudrat pada zatnya, zat Allah atas qaul yang pertama. Sini ada perbezaan sikit. Kena belajar, kena faham betul-betul. Perhati baik-baik. Jadi apa maksud keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa? Maknanya berdiri kudrat. Kudrat tu berada atau duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, mengikut atas qaul pendapat yang pertama, yakni Abu Hasan Asy'ari. Yang belakang tak faham bahasa ke? Kena bising. Nak ngaji ke tak nak ngaji? Ambil nama tu. Bagi mak ayah dia nampak sikit, anak dia dekat sini dia buat apa? Jadi mana keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa itu, maksudnya sifat qudrat itu duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bersifat, keadaan Allah berkuasa. Di atas pendapat yang pertama, yakni Abu Hasan Asy'ari. Baik. Seperti mana kita contoh qudrat tu, ataupun kita lah kan, contoh kita dulu tak ada ilmu kan. Ilmu tu adalah sifat. Ilmu tu adalah sifat. Jadi manakala sifat, manakala dia duduk dalam badan kita kan, orang panggil apa panggil? Ilmu tu sifat. Kita sebelum ada ilmu panggil apa? Jahil, tak tahu. Jadi manakala kita bersifat dengan ilmu, tu panggil apa? Kita berilmu. Jadi selama mana sifat
ilmu tu dalam badan kita, berarti dinamakan keadaan kita berilmu. Itu contoh tu. Jadi pada pandangan yang pertama, jadi mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, maknanya keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa bagi daripada Allah bersifat dengan sifat kuasa. Mana Allah ada sifat kuasa, maka selama kudrat itu untuk dizat Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan Allah sentiasa berkuasa. Itu pada pandangan yang pertama. Jadi sekarang adakah Allah berkuasa? Senantiasa. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala tidak binasa, kekal selama-lamanya. Ada sejak azali lagi dan kekal selama-lamanya. Bukan kata baru dulu ada sekarang tak ada. Tidak macam mana kita dulu kuat, sekarang lemah, dulu jahil, sekarang lupa. Ada. Itu kita, sebab kita makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana kita. Itu kena faham. Dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Itu kena faham tak ataf pada kata berdiri qudrat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa? Yaitu sesuatu kelakuan, suatu hal yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Apa panggil sifat ahwal, sifat kelakuan, sifat maknawiyah ni sifat kelakuan yang boleh kata ada, nak kata ada tak ada, nak kata tak ada ada. Itu bang sifat ahwal nama dia. Kena faham kena tulis. Sifat ni orang panggil sifat antara maujud dan ma'dum, antara ada dan tak ada. Nak kata tak ada, ada. Nak kata tak ada, ada. Dia macam tu. Contohnya kalau apa nama meja ni kan, kata 4 segi, itu memang sifat dia dah. Sifat 4 segi itu ada, tapi diri 4 segi ke tidak boleh dilihat. Faham tadi? Cuma hanya kita faham dan gerti sahaja bahawa meja ni 4 segi. Tetapi kita nak tengok diri 4 segi itu sendiri tidak boleh. Sebab apa? Sebab dinamakan dia sifat ma'dum, sifat yang tak ada. Cuma ada di segi fikiran dan faham sahaja, di segi akal sahaja. Baik, itu satu sifat benda yang ma'dum. Jadi sifat maujud apa dia? Contoh warna kitab ni warna biru, hijau. Kenapa? Ya, warna hijau ni nama dia sifat yang bangsa ada, benar boleh dilihat dengan mata kasar. Dan kita faham bahawa memang ada sungguh. Itu banyak sifat yang ada. Adapun sifat yang antara ada dan tak ada ni sifat hal panggil. Sifat hal apa? Sifat apa? Sifat kelakuan. Contohnya ini contoh oleh ulama tentang warna kulit pisang. Pisang putih warna apa? Warna apa? Warna apa? Tak dengar. Pisang putih yang tak masak lagi warna apa? Hijau. Bila masak? Kuning. Baik. Hijau tu pergi ke mana? Hijau tu hilang. Baiklah. Jadi ulama dia bahas kulit tu zat, warna tu sifat. Faham tak? Warna tu sifat ma'ani, kulit tu adalah zat. Jadi antara yang pelekat antara warna dengan kulit tu, itu nama dia satu sifat yang melekat antara warna kulit tu dengan kulit tu sendiri. Tu faham ni? Tak faham? Boleh faham tak? Tak faham Ni. Nampak warna? Nampak warna tak warna? Nampak tak?
Warna tu nama dia sifat. Nah lagi. Zat dia apa? Kertas. Nampak? Jadi kalau tak ada benda yang melekatkan antara warna dengan kertas, lekat, nampak tak? Lekat tak? Tak lekat. Jadi yang pelekat itulah nama dia satu sifat haliyah nama dia. Itu bahasan secara inilah. Suatu mana kita kata ambil gam. Nah, kita ambil kertas, tampal dekat loka. Contoh lagi kan. Itu jadi zat sama zat tu. Ini sifat dengan zat, kita contoh zat dengan sama zat lah. Jadi kertas dia dekat di loka tu dengan sebab apa? Sebab ada gam. Faham? Ini contoh ini. Macam tu juga sifat warna hijau ni yang lekat di zat ni kerana ada satu sifat yang melekat antara zat dengan sifat. Ini namanya sifat haliyah nama dia. Itu maksud dia situ. Jadi kesimpulannya keadaan kertas ini warna hijau. Sebab apa? Sebab masih lagi kertas ni masih lagi warna duduk di kertas. Itu maksud. Itu maksud dia situ. Sebab tu dia kata sebab antara maujud dan ma'dum, nak tengok tak boleh tapi faham ada. Nak kata ada tak nampak. Nak kata tak ada, ada. Kalau tak ada macam mana boleh hijau ni duduk di kertas? Nak kata tak ada, tak nampak, yang nampak hijau dan kertas. Itu maksud dia. Jadi antara. Itu maksud haliyah. Yang lazim ia bagi qudrat. Ini kita bahas tentang sifat qudrat. Yang lazim ia bagi qudrat pada qaul yang kedua, pada pendapat yang kedua, yakni pendapat Imam Abu Hasan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun qaul Qadi dan Imam Haramain. Demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Mana contohlah sifat-sifat yang lain. Tadi kita contoh tentang sifat qudrat saja. Sifat-sifat yang lain pun sama juga. Dan yang kedua, kaunuhu muridan. Artinya keadaannya Allah yang menghendaki. Jadi dulu kita belajar wajib di atas kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah, sifat dengan sifat kehendak. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kehendak, jadi keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yang menghendaki. Mari daripada bersifat dengan sifat iradah dulu, baru Allah menghendaki. Kalau tak ada sifat iradah, adalah kehendak? Tak ada. Lagi. Contohnya, orang bagi makanan sedap kat kita. Kalau tak ada sifat kehendak, tak ada sifat nak pada diri kita, kita nak ke tak? Nak tak? Tak ada. Jadi manakala ada sifat kehendak dalam diri kita, barulah kita ada teringin nak benda tu. Itu maksud dia. Jadi keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Dan mustahil keadaannya sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya kehendak Allah. Mustahil adanya sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya kehendak Allah. Itu mustahil lah. Maknanya semuanya berlaku di atas muka bumi, di makhluk ini, di alam ni adalah semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak terlepas daripada kehendak Allah. Cumanya kita kena faham ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja yang mengenai pada diri kamu tentang keburukan, kejahatan, maksiat, kita kena bangsakan kepada diri kita. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa sahaja yang mengenai kepada kamu tentang kebaikan, daripada kebaikan, itu datang daripada Allah. Itu secara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita dah bahas pada masa yang lepas. Jangan kita meletakkan keburukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata saya curi ini adalah kehendak Allah.
itu tak kena di segi di segi adab kita dengan Allah. Walaupun kita i'tiqad, kita berpegang di akidah kita beriman bahawa qada dan qadar, jahat dan baik itu datang daripada Allah. Cuma secara zahirnya kita kena beradab. Itu dia. Baru kita ada suruh dan cegah. Dan yang ketiga, kaunuhu aliman, artinya keadaannya Allah yang mengetahui. Mana Allah sentiasa bersifat dengan sifat mengetahui. Bila Allah bersifat dengan sifat mengetahui, maka Allah sentiasa mengetahui. Macam tu. Hari bersifat dengan mengetahui, mana Allah sentiasa mengetahui. Mari pada Allah bersifat dengan pengetahuan, kan? Lalu Allah mengetahui sentiasa, tak putus-putus. Dan Allah mengetahui juga sejak azali lagi. Baik. Jadi Allah sentiasa mengetahui. Walaupun di mana sahaja kita berada, Allah mengetahui, tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Wa qad ahata Allahu bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya meliputilah oleh Allah SWT dengan tiap-tiap sesuatu nasbah ilmu, mana tak terlepas. Walaupun yang terlintas di hati kita sekalipun, Allah mengetahui juga. Walaupun duk hujung sekali, walaupun manusia tak nampak, tetapi Allah mengetahui. Itu kena ingat tu. Jadi jangan kita ajar diri kita menjadi orang yang penipu, yang suka menipu. Di hadapan manusia kita baik, jangan di belakang manusia kita tak baik. Ini namanya orang bersifat munafik namanya. Faham orang sifat munafik? Dia berpura-pura di hadapan orang yang jadi baik, tapi di belakang tak baik. Nauzubillahi min zalik. Orang sifat ini nama dia sifat munafik. Orang yang suka menipu dia, supaya menunjukkan kepada orang kebaikan sahaja, tapi di belakang tak baik. Jadi kita kena usaha jangan jadi macam tu. Kena jadikan orang yang ikhlas, sama ada di hadapan manusia ataupun di belakang. Sebab kita beribadah kepada Allah bukan kerana manusia, bukan menunjuk-nunjuk kepada manusia, kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil keadaannya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jahil. Sama juga mustahil di atas Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa Allah tu keadaan Allah jahil, mana tidak sama sekali. Yang kata Allah tak tahu kita buat, tak. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidaklah Tuhan kamu lupa. Allah tidak ada sifat lupa. Allah tidak ada sifat jahil. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dan banyak lagi lah ayat-ayat. Dan kaunuhu hayyan, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup. Sekarang Allah hidup. Dulu hidup tak? Dulu hidup sejak azal lagi sampai bila-bila tidak temu hujungnya. Allah sentiasa Allah hidup. Keadaan Allah sekarang hidup. Mana boleh kata tidak pasal mana kita kita tidak akan hidup. Bila habis ajal. Sebab kita hidup kita ni dengan nyawa. Hidup Allah SWT bukan dengan nyawa. Dan mustahil keadaannya Allah yang mati. Itu mustahil lah. Lawan bagi yang hidup tadi. Tak susah kan? Dan kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah SWT yang mendengar. Jadi Allah mendengar. Keadaan Allah yang mana-mana sentiasa mendengar. Apa sahaja benda yang ada ni, semua yang Allah mendengar belaka. Sama ada bersuara, tak bersuara, asalkan benda yang ada, maka Allah mendengar belaka. Dan mustahil keadaannya Allah yang tuli. Allah tidak tuli.
Dan kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah yang melihat. Allah melihat. Baik. Dan mustahil keadaannya Allah yang buta. Allah tidak buta ya. Dan kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah yang berkata-kata. Keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata. Jadi Allah sentiasa berkata-kata. Dan mustahil keadaannya Allah yang bisu. Tidak. Itu tidak berlaku sama sekali. Mensabitkan Allah Subhanahu wa taala yang bisu. Termasuk kalau kata bisu, Allah diam. Dulu Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, sekarang Tuhan diam. Tak ada. Allah sentiasa berkata-kata. Tidak seperti mana pahaman kita lain. Kita berkata-kata beza dengan berkata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyatakan sama. Cuma kita kena yakin Allah sentiasa berkata-kata. Macam mana kelakuannya, kaifiatnya, wallahu a'lam. Jangan kita i'tiqad bahawa Allah berkata-kata, Allah ada permulaan dan ada penghujung. Itu mustahil. Mustahil sama sekali. Sebab tidak berlaku pada berkata-kata Allah ada mula, ada hujung. Ada awal, ada akhir. Tidak ada sama sekali. Dan dalil, mana bukti di atas Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat 7 tadi. Atas kau yang mensabitkan dia, diketahuikan dia daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Baik. Dalil mana? Mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kuasa, sentiasa keadaan Allah tu berkuasa, keadaan Allah tu berkehendak, keadaan Allah SWT mengetahui, keadaan Allah SWT tu hidup, keadaan Allah SWT tu mendengar dan seterusnya. Mana dalilnya? Dalil yang dah lepas bahas tentang sifat ma'ani tu, cari kat situ. Senang dia, alam ini. Alam inilah menjadi dalil di atas Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Dan seterusnya sifat-sifat yang lain. Dan segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah. Segala sifat ini sifat yang 7 ni. Sifat yang 7 yang kita dah baca tadi dinamakan sifat ma'nawiyah. Kenapa dinamakan sifat ma'nawiyah? Nisbah kepada ma'ani. Nisbah kepada makni. Kerana apa? Kerana bahawa segala sifat ini, sifat ma'nawiyah ni melazimkan sifat ma'ani. Melazim, maksudnya macam tadi lah. Kita i'tikad bahawa keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mari daripada Allah bersifat dengan sifat kuasa. Sifat kuasa tu sifat ma'ani. Jadi Allah bersifat dengan kuasa, mana keadaan Allah berkuasa. Itu lazim, dia ada lazim lami. Lazim melazimkan. Itulah di antara. Sebab tu dinamakan sifat ma'nawiyah. Habis. Jadi sifat yang 7 ni dia tak perlu bahas panjang. Dia hanya ada lebih kurang je dengan sifat ma'ani tu. Cuma dia ada beza sikit saja tentang pertambahan tu. Tanbihun, ketahui olehmu. Dia nak bahas lagi bahawa al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman, hingga akhirnya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Baik, ini kena faham, perhati baik-baik.
Jadi yang kita dah bahas tadi tentang sifat ma'ani, tentang keadaan-keadaan tadi, dia nak bahas di sini. Dia kata sejak daripada kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, keadaan Allah Subhanahu wa taala hidup, keadaan Allah Subhanahu wa taala mendengar, keadaan Allah Subhanahu wa taala melihat, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. 7 tadi sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Mana tidak ada pada khilaf ulama tentang 7 sifat. Tak ada khilaf ulama. Maka wajib ia al-kaunu qadiran hingga akhir bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah dan mu'tazilah. Jadi dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah sepakat mengatakan keadaan Allah berkuasa. Tak ada siapa yang menentang, tak ada siapa yang menafikan bahawa Allah tak berkuasa. Faham tak? Boleh faham tak, Pak? Boleh? Kita faham. Para ulama dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, sampai Mu'tazilah pun dia bersepakat mengatakan Allah sentiasa berkuasa, keadaan Allah berkuasa. Nah, tak ada siapa yang menafikan bahawa Allah tu tak berkuasa. Faham lagi? Kita tak faham? Faham tak Azam? Baik? Berhari ngaji banyak kali ya. Tak faham lagi. Kan kita dah belajar tadi. Yakin ke tidak Allah berkuasa sekarang? Yakin ke tidak? Yakin ke tidak? Sekarang ni adakah Allah tidak berkuasa? Berkuasa. Jadi keadaan Allah sekarang, keadaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sebut sekarang lah kan. Katakan dulu tak berkuasa lah kan. Jadi keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa sejak daripada azali sampai bila-bila. Tak ada siapa yang menafikan bahawa Allah tak berkuasa. Semua sepakat bahawa keadaan Allah berkuasa, sentiasa berkuasa. Itu dia. Tak ada siapa. Jadi semua sepakat bahawa keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata, Allah berkehendak. Semuanya sepakat. Tak ada siapa yang menafikan. Itu maksud dia. Boleh? Boleh faham? Boleh? Kita faham lagi. Adakah orang kata sekarang keadaan Allah lemah? Ada? Boleh? Tak ada. Semua sepakat mengatakan Allah berkuasa, Allah tersuruhnya sifat yang lain lah, faham sendiri. Maknanya itulah. Tak ada siapa yang mengatakan Allah sekarang Allah tidak berkuasa. Cumanya perbezaan di segi segi apa? Mensabitkan hal tak hal tu je. Atas mazhab ulama yang mensabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Apa maksud? Jadi atas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah pun mengata, dan atas mazhab ulama yang mensabitkan hal dan ahwal pun semuanya sepakat, tidak ada khilaf tentang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, berkehendak, mengetahui dan seterusnya. Tak ada khilaf. Hanya sesungguhnya khilaf itu pada keadaannya Allah, berapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani.
atau tiada lebih atasnya. Cuma beza perkhilafan itu mengatakan hanya 13, hani tu tambah 20, beza situ je. Adapun semuanya sepakat ulama beriktikad, berpegang bahawa Allah berkuasa, keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah melihat dan seterusnya. Cuma bezanya bilangan ni je. Tu dia. Boleh? Sebab apa? Bahkan ia umurun i'tibariyah, artinya berapa perkara yang diiktibarkan pada zihin juga, pada akal juga, tiada ia pada kharij, tiada pada mata kepala zahir. Baik. Kenapa ada khilaf antara ulama mengatakan ke 7 saja, 13 saja, ada ulama kata kena 20? Sebab yang tadilah, manakala Allah bersifat dengan sifat qudrah, mana jadilah keadaan Allah berkuasa. Tu beza situ. Adapun namanya kita sebelah tu dia hanya nak apa ni, nak kira. Ulama mengatakan tentang sifat yang lebih atas sifat ma'aninya tadilah, atau tiada lebih. Adapun yang 13 dikira Allah berkuasa terus. Kita kata kita sebut keadaan dah. Adapun yang kira lebih bertujuh apa ni 13 ini dikirakan lebih sikit. Mana kata Allah bersifat sifat kudrat. Manakala sifat kudrat di zat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah keadaan Allah berkuasa. Lebih sikit. Sebab apa? Sebab dia kata ia kata mana? Keadaan itu amrun i'tibariyah, ialah perkara yang diiktibarkan pada zihin juga. Macam saya sebut tadi, warna dengan zat kertas. Jadi warna itu lekat di zat kertas itu adalah apa ni, perkara amrun i'tibari. Yang kita nampak warna, yang diri yang melekatkan antara warna dengan kertas ni tak nampak. Cuma dikira-kira benda tu ada. Kalau tak ada, macam mana boleh nampak warna kertas ni dekat kertas? Nampak? Cuma kita kira saja. Tapi pada zahir tu tak nampak. Yang kita nampak warna ni je. Tapi dari segi sifat yang melekatkan antara warna dengan kertas tu tak nampak. Cuma kita nampak pada fikiran sahaja. Baiklah itu. Maka tatkala mengatakan al-kaunu qadiran dan seterusnya, mensabitkan semua tak ada khilaf, maka mengingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu ingkar lebih atas ma'ani. Tiada ingkar keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Masalan umpamanya daripada asalnya, yang ulama duk khilaf tu hak mana tentang ahwal je. Tentang ahwal saya sebut tadi ni, yang pelekat tadi. Bukan ingkar bahawa kertas itu tak berwarna hijau. Boleh faham lagi? Contoh ni, tengok ni betul-betul ni contoh ni. Nampak kertas ni hijau ke biru? Hijau ke biru? Hijau ke biru? Kuat sikit ke warga tak dengar? Ke puasa? Tak ada tenaga ke? Kadang makan nasi goreng ke dia tadi? Hijau ke biru? Baik. Dekat mana? Kertas ke apa? Kertas dah. Hijau tu sifat ke zat? Sifat zat. Sifat duduk di zat kertas. Kita nampaklah kertas ni warna hijau. Baik. Jadi semua sepakat, kita kata kertas ni warna hijau. Kita nafi ke tak? Tak nafi. Cumanya ulama ada khilaf tentang pelekat dia. Tak tahu tentang pelekat, tak pelekat. Tentang pelekat antara warna hijau dengan kertas ni, zat kertas. Khilaf situ je.
Adapun tentang kata getah bersifat dengan hijau ni tak ada siapa yang khilaf. Semua sepakat para ulama. Cuma bezanya pelekat. Ulama kata manakala getah ni bersifat dengan sifat hijau, maka dia getah ni warna hijau satu. Ulama ni kata mesti ada pelekat dia. Kalau tak pelekat, dia tak akan bersifat dengan sifat hijau. Ini mesti ada pelekat dia antara menengahi antara hijau dengan zat itu. Bahas tentang situ je. Adapun tentang etikad kata getah tu mesti warna hijau. Tu tak ada khilaf. Kena faham baik-baik. Tiada ingkar keadaannya Allah Subhanahu Taala yang kuasa. Tak ada siapa ingkar. Karena apa? Karena bahawasanya yang demikian itu mengingkarkan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Itu contohnya kufur. Jadi kufur. Tak ada siapa, tak ada ulama yang mengatakan Allah tak berkuasa. Faham? Jadi kalau siapa-siapa yang mengingkarkan bahawa keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, maka dia menjadi kufur. Sebab apa? Kerana bahawasanya ia keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa tu perkara yang diijma'kan atasnya sehingga-hingganya. Nampak? Maknanya tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dan seterusnya sifat-sifat yang lain dah ijma' ulama mengatakan. Tak ada siapa yang menafikan. Maka siapa-siapa yang menafikan bahawa Allah tu menafikan Allah tu berkuasa, maka itu menjadi kufur. Na'udzubillahi min zalik. Tiada wajib kita bilangkan di atas jalan tafsil, atas qaul yang rajih, qaul yang kuat. Ini qaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini pendapat ulama yang pertama mengatakan tak wajib kita kira satu-satu. Tak kira. Dan wajib beriman dengan dia, dengan sifat maknawiyah ni. Maknanya ulama tidak menekankan kepada kita supaya kita tahu secara satu-satu. Hanya di atas kita kena tahu secara ijmali saja, secara keseluruhan. Kerana apa? Kerana ia sifat maknawiyah itu setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Benar, setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Tengok, bukan hanya sifat maknawiyah sahaja orang yang menafikan itu jadi kafir. Orang yang menafikan sifat nafsiyah pun ataupun suatu daripada sifat salbiyah pun jadi kafir juga. Jadi kafir itikad apa? Itikad akan bahawa demikian itu ataupun keadaannya sifat nafsiyah ataupun suatu sifat salbiyah tu makhluk atau syak ia pada sedianya sifat nafsiyah ataupun suatu bersifat salbiyah pun jadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Dan baharunya dia syak antara sedia dan baharunya atau terhenti ia pada demikian itu. Nak kata sedia pun tak kata, nak kata baru pun tak kata. Nama dia terhenti. Ya pun jadi kafir juga. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang tidak mempelajari tentang akidah ini, kalau dia tidak memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tanya dia buat cengang kepala. Kalau orang tanya dia buat tak tahu. Dia syak, dia ragu-ragu, dia tak tahu hak sedia ke baru ke sedia. Maka kalau dia dia syak lah, maka dia jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kena ingat tu. Jadi kesimpulannya, sifat nafsiyah kena kepada sifat mana? Siapa? Sifat nafsiyah
Kena pada sifat mana? Tengok kitab tu. Dia akidah dia tak boleh tengok kitab, dia kena ingat lah. Kena pegang betul-betul lah. Sifat nafsiyah kena kepada sifat wujud. Sifat wujud makna dia apa? Ada apa? Ada zat, ada Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna nafsiyah yang bahasa pada diri. Jadi bila sebut ada zat. Mana zat Allah Subhanahu Wa Taala ada. Jadi orang yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia syak, dia ragu-ragu, boleh tak pegangan dia? Tidak boleh sama sekali. Kalau orang yang ragu-ragu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dia menjadi seorang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata macam mana saya nak percaya, saya kata lahir dah ada dah alam ni, Allah tak nampak pun. Contohnya, kalau nampak Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau nampak itu bukan Tuhan. Sebab Allah bukan seperti mana makhluk. Itu kena ingat. Ataupun dia menafikan sifat salbiyah. Salah satu daripada sifat salbiyah, mana Allah tidak bersedia, Allah tidak kekal, Allah serupa dengan makhluk, Allah tidak ada dengan sendiri, dan Allah tidak esa. Ada 2-3 Tuhan. Maka kalau dia mengatakan macam itu, menjadi kafir juga. Sebab itulah siapa-siapa yang menafikan salah satu daripada sifat salbiyah, maka menjadi kafir. Habis. Jadi kena faham betul-betul. Jangan setakat kita ngaji kita faham, lepas tu hilang. Itu tidak boleh. Akidah ni tidak boleh sekali-sekali. Kalau dah ingat, dah tak ingat. Dia kena sentiasa berpegang macam tu. Kalau tidak, tak boleh. Boleh ya? Tak faham lagi. Siapa-siapa yang menafikan sifat nafsiyah, menafikan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, yang siapa-siapa yang menafikan tentang sedianya Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun itikad bahawa baru demikian itu, sifat nafsiyah, sifat salbiyah tu baru je, bukan qadim. Pun contohnya. Ataupun dia kata keadaannya makhluk, Allah tu makhluk ya, Allah dijadikan kan, bukan sedia, bukan kekal. Ataupun dia syak di antara tengah-tengah 50-50. Sedia ke baru? Baru ke sedia? Tak tahulah. Maka jawab itu pun menjadi kafir juga. Jangan main-main Kamu tak ngaji tak apa. Nanti kamu mati esok siap. Mereka akan tanya soal siapa Tuhan kamu. Kamu tak faham, tidak betul-betul akidah, tidak mengerti tentang ketuhanan, kamu jawablah sendiri dalam kubur. Kalau orang ajar buat main-main dengan buat sembang. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang berkata mereka itu tiada bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat ma'ani, bahkan Allah Taala qadir dengan zatnya, murid dengan zatnya, maka tiada ia kafir, tetapi jadi fasik dan mubtadi', melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta mensabitkan lawannya, maka jadi kafir. Wal iyaz billah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi pada ada orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah.
barisan yang kedua 4, 6, 8, 10 daripada bawah ke atas. Barisan yang ke-10 daripada bawah ke atas. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bermula mensyukurkan ini anggota, yakni kemaluan lah. Mensyukur ini anggota, yakni kemaluan. Apa cara dia mensyukur? Memelihara daripada yang diharamkan. Jadi kemaluan yang Tuhan bagikan kepada kita adalah satu nikmat, satu pemberian Allah Subhanahu wa taala, satu amanah kepada kita. Jadi cara kita nak menjagakan amanah ini, kita syukurkan nikmat ini, ialah kita peliharakan daripada melakukan perkara yang diharamkan. Itu namanya bersyukur. Jadi Allah jadikan bukan tujuan untuk benda yang diharamkan. Jadi kena jaga, kena pelihara, kena jauh daripada melakukan yang diharam. Apa contoh perkara yang diharamkan? Seperti zina. Zina nama dia haram. Zina di sini adalah zina kemaluan lah. Adapun zina kalau sebut secara umum banyak. Zina mata, zina tangan, zina kaki, ya tak? Zina telinga. Tapi zina di sini zina kemaluan. Jadi maknanya kalau seseorang itu menggunakan kemaluan pada tempat yang diharamkan, maka nama dia zina. Dia pun haram. Jadi zina ni antara lelaki dan perempuan lah. Jadi yang tidak halal. Jadi sekiranya kalau dia berzina sedangkan dia masih lagi belum berkahwin, kalau di sini hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena rejam, kena sebat 100 sebatan. 100 sebat tu. Berarti ubat dia kena 100 rotan. Itu ubat dia, tak ada ubat lain. Jadi kita tak boleh mengatakan hukum lain itu lebih hebat daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sendiri yang meletakkan hukuman itu. Jadi Allah lah yang mengetahui tentang kesan dia. Jadi ubat dia tu lah. Jadi sekiranya kalau dia dah berkahwin tapi masih lagi zina, maka dia kena hukum rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Ini pun ubat dia juga. Jadi kalau dapat melakukan sedemikian, maka tak ramailah orang yang berzina. Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat. Liwat. Bukan lewat, lewat tu lambat. Ni liwat. Kena ingat. Ni pun penyakit yang teruk daripada zina lagi. Penyakit ni teruk daripada zina. Sebab apa? Sebab dia memutuskan zuriat, merosakkan keturunan. Sebab apa? Sebab dia suka lelaki sama lelaki. Kalau orang yang suka lelaki sama lelaki ni, dua-dua kena bunuh. Dua-dua kena bunuh. Sebab apa? Kalau tak bunuh seorang, tinggal seorang, dia akan merembak, akan biakkan lagi. Jadi penyakit ni penyakit jadi virus. Tidak seperti mana zina. Zina dia tak waris mana, tapi lewat ni teruk lagi. Ini bahaya. Kalau seseorang itu walaupun dah tua, dah berkahwin, dah ada cucu, masih lagi melakukan perkara sedemikian. Kenapa? Kerana syaitan menghiaskan nafsu, menghiaskan ataupun mencocok, membangkitkan nafsu dia. Padahal ada anak, ada cucu, cicit lagi. Ini tengok, ya Allah. Itulah. Mari daripada mana? Mari daripada dah tabiat. Na'udzubillah min zalik. Sifat ni memang agak berat sikit. Kalau tidak betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan sampai ke mati. Sampai ke mati, na'udzubillah. Betul lah, kalau kita ada anak-anak kena jaga baik-baik lah, ya Allah, jangan kita biarkan. Ni bahaya ni. Sebab benda yang bahaya sebetulnya berlaku kepada kaum Nabi Lut, terbalik bumi. Okey ni lah. Sampai malaikat pergi rumah Nabi Lut pun dia nak kebas lagi. Nak taika lagi. Kan? Ceritanya lah. Jadi kita kena pakai jaga, jangan sama sekali dah terjebak dengan perkara-perkara ini. Seperti mana dalam kita dalam hadis kata silap, walaupun seseorang itu mandi guna dengan air laut yang ada di dunia ini pun masih lagi tak bersuci. Tak bersuci. Itulah. Jadi kalau bagi orang-orang yang beriman, dia akan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak semena-mena untuk melakukan perkara sedemikian. Nauzubillah min zalik. Dan yang kedua, yang ketiga, jadi nak kenal dia orang yang liwat ya, perjalanan dia, watak dia tidak serupa dengan orang biasa. Jadi saya kenal lah, sebab tengok banyak pengalaman kawan-kawan ya, tanya dia macam mana, kita boleh kenal kan. Dan kalau dia hafal Al-Quran, boleh cam dia. Kalau masuk ke benda ni memang jadi sumbat terus. Tu kena ingat tu, kalau kita ada anak-anak mula perangai baik, perangai bagus, tiba-tiba terus berubah dari segi akhlaknya, tu tak kena cek tu. Cek betul-betul, jangan main-main. Dia memang cepat, susah. Kalau hafal Quran memang sumbat terus. Hafal belakang, depan lupa. Hafal depan, belakang licin. Satu ayat, satu baris tak boleh ingat. Tengok. Habis. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan istrinya dan jariahnya, hamba. Jariah bukan jari ya. Jangan baca jari pula. Jariah. Tengok tulis, jangan tengok saja. Ini tengok saja. Lepas tu orang suruh baca tak nak baca, tak faham. Ngaji tak ada pen, tidur je kerja. Orang yang ngaji cara cara apa baik? Orang ngaji ni tulis tanda. Apa yang tak faham tanda. Jangan buat faham-faham pula nanti. Orang suruh baca balik, muzakarah balik tak faham. Mengeluarkan air mani lain daripada tangan istrinya dan jariahnya. Jariah maknanya hamba. Zaman dulu ada hamba. Hamba perempuan. Bukan hamba lelaki hamba perempuan. Jadi maknanya di antara perkara yang haram juga seseorang itu mengeluarkan air mani dia dengan tangan dia sendiri. Kena ingat tu. Kalau orang yang mengeluarkan air mani dengan tangan dia sendiri, hukum dia haram. Lain daripada tangan isteri. Kalau orang ada isteri, itu masalah lain lah, tak jadi haram. Ataupun hamba perempuan dia, dia ada hamba banyak. Seperti mana zaman dulu, dia ada hamba-hamba dia. Jadi tak ada masalah. Sebab jariah ni, hamba ni halal. Selain daripada tu tak boleh sama sekali. Jadi haram. Jadi kalau orang yang suka buat benda ni, inilah punca dia, menyebabkan jadi lemah. Jadi kalau orang yang suka buat benda ni, dia akan menyesal kemudian hari. Seperti mana satu kisah, dia selalu buat perkara haram, fahamlah sendiri inilah perkara haram ni. Sedangkan Tuhan simpan, Tuhan bagikan nikmat tu. Air mani kita ni menjadi tenaga. Kalau hilang dia habis tenaga.
Kena ingat. Tenaga tu air mani kita lah. Ada tenaga. Orang kahwin tu ada tenaga lebih. Berarti kalau orang yang selalu mengeluarkan air mani dengan tanpa tidak halal, menyebabkan badan ni letih lesu, badan tak bermaya. Kena ingat tu, boleh faham. Kita tengok budak-budak yang berjalan ni, boleh tengok orang yang bermaya tak bermaya. Orang suka keluar air mani tanpa dengan cara haram. Baik, air muka dia lain sikit. Keluar benda haram kan? Baiklah, saya nak cerita di sini satu kisah ni. Dia selalu buat benda tu. Tiba-tiba Tuhan nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berkahwin terus mati. Sebab apa? Sebab urat dia dah lemah. Tu na'udzubillah. Ni masalah dalam pengajian ni, bukan saya mencarut lah. Yang salah faham ni. Kalau tak hurai kan tak faham masalah kan dah. Jadi dalam masalah hukum lah, bukan saya nak bercara. Baik. Bila dah kahwin mati terus. Bila mati menyesal apalagi, malam pertama tak dapat. Menyesal tak habis. Pakailah ubat apa pun tak jadi. Sebab apa? Ini Tuhan balas kepada mereka yang tak jaga nikmat Allah. Tu ingat. Jadi kita kena hati-hatilah. Jangan sesuka hati. Ini adalah perkara haram. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang beriman, dia akan takut benda ni. Dia tidak sesuka hati. Walaupun nafsu mendorongkan dia untuk melakukan perkara ini, tapi dia pertahankan juga. Kenapa? Ini benda haram. Ini masalah ni. Ini pun salah satu daripada tanda dia, akhlak dia berubah. Yang kedua, hafazan dia tak meningkat. Pengajian ibadat semakin lemah. Pak kalau katakan ada juga yang ambil memang hafal yang mantap kan, contohnya, ataupun ambil syahadah lancar 30 juzuk, tapi ada buat benda tu, itu istidraj. Tak istidraj. Tuhan bagi, tapi di segi amalan dia, akhlak dia, apa yang dia hafal dalam Al-Quran tu tidak dapat mengubahkan akhlak yang buruk yang dia ada. Itu kena ingat. Hafazan yang lancar tapi masih lagi benda haram ini tidak menunjukkan bahawa Tuhan sayang kat dia. Contoh tu. Betul lah, kita kena jaga. Jangan sama sekali. Itu yang ketiga. Jadi kalau tangan isteri ada masalah. Contohnya isteri kita datang haid kan, datang bulan, tak dapat bersama. Kita teringin contohnya di segi hukum ni, bukan salah faham ni. Di segi hukum kan boleh isteri tu gunakan, boleh untuk mendapatkan nafsu kita dan memeliharanya daripada syubhah. Memelihara daripada syubhah. Ini masalah laki. Kalau masalah perempuan ni cerita juga. Segi hukum ni bukan saya dengan salah faham. Di segi hukum pun sama juga. Perempuan sama perempuan, yang tadi laki sama laki lewat, ataupun orang laki gunakan tangan dia, perempuan macam mana? Kalau perempuan pun sama juga, perempuan sama perempuan. Ini masalah juga. Seperti mana satu kisah lagi, dia hafal Al-Quran. Ini adalah nur kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ilmu agama ni adalah nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak akan dapat dengan cara maksiat. Kalau Tuhan nak letakkan dalam hati seseorang, sedangkan hati dia penuh dengan kekotoran, Tuhan tak akan bagi. Jadi nak ceritanya, tegur, bukan saya lah, tegur lain, tegur saya. Apa salah budak ni lembab sangat ni? Hafal tak ingat. Perempuan ni, bukan lelaki. Lelaki tak saya cerita tadi. Tiba-tiba Tuhan nak zahirkan, Masya Allah, teruk tak teruk kan? Perempuan sama perempuan pun boleh jadi. Inilah punca daripada akhlak berubah, hafazan tak meningkat.
semakin teruk, tak ingat, hafal depan belakang lupa, apa depan belakang licin. Inilah punca dia. Ini abang penyakit yang berat. Adapun di segi benak otak, makanan tu lain, lebat juga, itu masalah lain, tak teruk sampai teruk macam penyakit ni. Jadi kesimpulannya sama sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau kita tak jaga, berdosalah kita, laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan memeliharanya daripada syubhat. Mana melihara daripada perkara, melakukan perkara yang syubhat, perkara kesemaran, tidak yakin halal dan tidak yakin haram, seperti jima pada nikah yang batil, yang batal, yang fasid, yang yang batal. Contohnya dia nikah yang tak cukup syarat dan rukun. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Maksudnya dalam mazhab dia ada khilaf. Contoh dalam mazhab kita kena ada wali. Mazhab lain tak ada wali pun, tak ada wali, ada sahabat lain, tak ada saksi. Mazhab lain tak ada saksi pun sah. Mazhab kita kena ada saksi. Maka dia bukan syubhat, tak cukup syarat, tak cukup rukun. Maka dia bukan, walaupun macam tu pun kena jaga juga. Jadi kalau dia taklid pada mazhab lain pun mazhab dia bukan syubhat. Dan jika tiada, kalau tak taklid, nascaya adalah ihram, bukan syubhat lagi. Jadi kalau dia tidak taklid pada mazhab lain, tiba-tiba nikah dengan begitu je, tiba-tiba ambil tangan awik tu terus nikah je, maka haramnya namanya. Kalau tidak ada sebab apa-apalah, kecuali ada sebab yang tertentu, seperti mana ada ada masalah dia, walaupun tak ada wali, walaupun tak ada saksi, itu masalah yang tertentu, dia dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada mudarat apa-apa, maka tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Qad aflahal mu'minun, dalam surah juz 18. Sambungan dia, walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya sekalian yang memelihara mereka itu, ini orang yang beriman, memelihara apa? Yakni memelihara daripada segala yang haram dan yang syubhat. Memelihara akan segala faraj mereka itu. Maknanya dijaga kemaluan dia daripada melakukan perkara yang haram dan perkara syubhat. Berarti dia mendapat kemenangan, dapat berjaya, termasuk dalam golongan orang yang berjaya. Orang yang berjaya adalah orang yang masuk syurga dan dijaga daripada api neraka, kecuali atas sekalian isteri-isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Maknanya kalau kena digunakan kepada isteri-isterinya ataupun sahaya perempuan, maka itu tidak menjadi masalah, tak menjadi dosa. Itu kata Allah SWT, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya saja. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kalau isteri-isteri tak bersalah, sebab itu dah halal, ya tak? Yang haram tu yang tak boleh, yang dah halal tak apa. Sebab itulah kalau rasa teringin sangat, nikah. Jangan tak nikah, dosa nanti. Baik. Jadi sahaya mereka itu yang perempuan, Tuhan kaitkan di sini perempuan. Kenapa? Sahaya perempuan dibolehkan, jangan sahaya lelaki pula ni. Beli sahaya, beli hamba lelaki buat kerja, itu haram. Tak kira walaupun hamba tu milik kita, tapi tidak boleh. Adapun hamba perempuan itu dibenarkan. So dia kata sini
Adapun sahaya lelaki, mana hamba lelaki, maka ijma' ulama atas haram. Itu maksud dia. Adapun hamba perempuan dibolehkan. Dibolehkan ya. Betul, kalau orang dulu kalau tak ada duit nak bernikah, dibeli hamba. Boleh. Tak payah beli hamba, sebab hamba ni ibarat macam nak kata binatang, bukan binatang. Nak kata macam barang lah. Kita beli barang, boleh pakai. Itulah zaman dulu, zaman sekarang tak ada hamba. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela. Mereka itu mana? Orang yang beriman tadi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Tengah ngajar. Jadi kalau orang yang gunakan kena pada tempatnya, maka tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Apa kena pada tempat? Jadi kepada isteri dan hamba-hamba perempuan. Ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faras itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tengok. Masya-Allah. Kata musannaf, tidak akan sempurna seseorang daripada memelihara farah dia, kemaluan dia, melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Ini kalau lelaki. Seseorang lelaki tidak dapat memeliharakan kemaluan dia daripada melakukan perkara yang haram, melainkan dia kena jaga mata daripada tengok perempuan yang diharamkan lihat. Faham? Berarti al-wasail hukmul maqasid. Zina haram tak? Zina haram ke tidak? Berarti perkara-perkara yang membawa kepada zina, hukum dia haram juga. Faham? Apa dia? Hantar mesej. Atau hantar mesej tak dengar suara. Online ya, kita sembang dengan awet kita. Gua pakai kredit banyak habis. Pakai wifi tak habis banyak. Malam-malam sembang, haram juga. Zaman dulu hantar surat, sekarang tak ada hantar surat dah semua sekarang. Ada. Zaman canggih mana ada surat-surat lagi. Zaman dulu je ketuk ting 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 ting. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang ni tekan je, nampak lalu. Jadi hukum dia haram juga. Sebab apa? Membawa kepada zina. Jadi kalau kita tengok kepada orang perempuan yang diharamkan lihat, maka hukum dia haram. Jadi kena jaga mata. Mata tu kena tutup daripada tengok. Jadi tidak boleh kita tengok sama sekali. Adapun perempuan ataupun orang perempuan yang tidak diharamkan lihat, tak apa. Seperti mana? Mak kita, adik kita, kakak kita, nenek kita, ya, mak saudara kita, tak apa. Itu tidak menjadi haram. Sebab tu adik-beradik kita pegang tangan pun tak apa. Kita tengok pun tak rasa. Aja pun orang lain pegang tangan. Gerah atau tak gerah. Karen lalu. Ya tak? Sebab tu diharamkan. Ya tak? Betul tak boleh. Sebab itulah kena jaga. Jadi nak dapat jaga tu mesti kena jaga mata. Sebab mata lah, daripada mata lah turun ke hati. Hati dia akan dia sambung lagi. Dan memeliharakan hati daripada memikirkan akan rupa yang elok. Bila mata tu dah lihat dan nampak, fikir, akal dia akan memikir, akan membayang-bayangkan. Ini yang salah. Sebetullah. Seperti mana ada seorang guru, dia hafal Quran memang hebat. 6 bulan. Ada yang 6 bulan? Apa? Ada? Abang-abang kita 6 bulan habis? Ada? 6 bulan ke 6 tahun? Kawan ni 6 bulan dia habis. Hebat tak hebat dia? Tapi macam mana 6 bulan dia boleh habis? Bukan
Bukan setakat habis saja lancar lagi 6 bulan. Tapi tengok pada akhlak dia, Masya Allah. Ni macam orang perempuan, kelubuk kepala, tutup ni, nak berjalan tunduk, makan nasi putih, ikan kering, daging ayam, daging lembu tak sentuh langsung. Kalau orang bagi, dia bagi orang lain. Dia makan nasi dengan ikan kering je. Ikan saja. Ayam, daging tak sentuh. 6 bulan. Patutlah. Kita ni macam-macam sentuh. Yayan tak yayan, Maggi tak Maggi. Macam-macam benda yang kita sumbat. Lebih-lebih lagi sekarang pula makanan-makanan, Masya Allah. Kiberi tak kiberi. Contoh. Kena jagalah elok-elok, jauh sikit. Ni macam-macam. Sebab makanan telah punca jadi daripada hati gelap. Nah, ceritanya dia, mata dia tu dia tunduk sampai tak pernah tengok. Yang dia tengok jalan pergi ke rumah dia je. Setiap hari dia berjalan ke rumah dia makan nasi. Dia tak makan kat kantin, rumah dia dekat, tapi dibenarkan. Dia seorang yang benar, yang lain tak benar. Sebab apa? Dia 6 bulan. Tengok, Masya Allah. Itu punca dia. Jadi disebabkan kita ni kenapa lembab, kenapa tak boleh menghafal, malas? Kerana kita banyak benda-benda dosa. Dengan pandangan kita, dengan fikiran kita, di hati kita penuh dengan dosa. Sebab itulah puncanya tak masuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tak masuk Al-Quran di dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Nah, sebab itulah kalau nak cepatkan hafazan, nak mudahkan ingat, jaga mata, jaga hati. Jangan sama sekali kita buat dosa hati. Di antaranya kita melakukan perkara yang menggoreskan hati guru-guru kita. Ini satu perangai juga. Kita duk memikir-mikir sampai hafal tu, memikirkan awet-awet kita. Ya. Dan nampak bayang-bayang, gambaran-gambaran rupa paras awet kita. Ini pun satu juga. Jadi jangan sama sekali. Sebab itulah kita nak mengaji, tinggalkan dahulu. Habis ngaji baru cari. Jangan cari dalam pengajian, nanti tak sampai ke mana-mana. Dan yang ketiga, memeliharakan perut daripada memakan syubhah. Tengok, memelihara perut daripada memakan makanan yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Ya, haram tu semua telah dah. Syubhat pun tak boleh. Syubhat ni apa? Syubhat ceklat dah. Ceklat apa? Kibri syubhat bagi. Orang kata halal, dia kata haram, dia kata halal, dia haram. Syubhat dah panggil tu. Tak jelas. Kalau jelas tu haram, itu yakin. Ini kadang-kadang kata haram, kadang-kadang kata halal. Hak mana so nak pegang ni? Jadi tinggal terus. Jangan ambil. Jangan beli lagi. Ini Masya Allah. Nampak coklat tu macam nampak surga. Kejar-kejar, berubut. Masya Allah. Inilah di antara di kalangan kita tak jaga makanan. Sebab tu kita kalau dalam bab agama tawa, tak rasa manis. Kalau bab hiburan manis, rajin. Punca dia apa? Makanan. Banyak makanan. Kan? Jadi kalau kita ada anak, ataupun kita sendiri dah tahu dah, kalau nak makan juga, jaga baik-baik. Lah peduli apanya, perut aku lantak nak makan. Ada? Nak makan lah. Aku tahu. Yang kamu tanggung kamu sendiri. Kan? Dan demikian juga kalau kita sebagai mak ayah, jangan kita membiarkan anak-anak kita memakan makanan yang syubhat. Kita kena bersihkan. Seperti mana tengok ibu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya Allah, makanan sebelum nak bagikan kepada Imam Syafi'i pasti bersih. Semasa dalam kandungan Imam Syafi'i pun ibunya sentiasa membaca Quran, beribadat. Makanan yang masuk dalam perut pasti halal, pasti bersih.
Lepas tu keluarnya bersih. Tengok. Kalau kita masa mengandung makan apa? Macam-macam makanan yang kita makan. Ikut dan yang kita makan. Tak jaga. Lepas tu bila keluarnya tak bersih, bersinnya ada. Lepas tu anak pun keluarnya apa pula, bila besar pula dibesarkan dengan makanan-makanan syubhat. Ya Allah, tak jaga semua. Memanglah budak memang dia selalu suka tengok benda orang suka makan. Jadi kita kena pandai-pandailah, elak-elakkanlah. Jangan ikut sewenang-wenang ikut dia. Lebih-lebih lagi, ya Allah, apa ni? Begel, hakbab. Bukan haram tu. Tahu kita tengok di dalam YouTube ni kilang-kilang ni. Tak tahu kat mana kat Malaysia, wallah alam lah. Kat luar ni. Dengan lembu pun ada, kuda pun ada, babi pun ada. Macam-macam, kambing ada, sekor-sekor tu, bukan dah sebelih. Sekor-sekor. Tapi bukan kat sini lah, bukan sekor tak juga, kat luar sana. Tengok, ya Allah. Macam mana kalau kita agak-agak? Baik. Lebih-lebih lagi tengok lagi. Macam-macam keluar dalam internet. Mi cap masjid. Dah tengok tak? Dengan pijaknya, dengan tidurnya. Ya Allah, kita makan sedap tu. Mihun sup. Mihun sup, mihun goreng, sedap tu. Itulah. Jadi kalau boleh elak-elak lah. Kiuk ayam. Ya Allah, kalau kat Thailand dilambangkan dengan rupa babi. Dekat Malaysia saya tak tahu, wallahu alam, saya tak tahu tadi nak kata apa. Tapi kalau di kat sana memang dia bentuk sama dengan kat sini, cuma beza je gambar je. Beza dia gambar je. Bentuk tulisan, bentuk warna, bentuk kotak sama belaka, cuma beza dia gambar. Kalau dekat Thailand gambar dia gambar mucung babi. Separuh kepala. Kalau kat sini gambar ayam. Tapi halal tak halal wallahu alam, saya tak tahu kat sini. Cuma saya tahu Thailand ni. Jangan salah faham tu. Baik. Jadi kalau boleh elakkan. Sedap ni kalau tak letak kiuk ayam tak sedap. Tu yang kena jaga. Jadi kalau jenis orang tak jaga apa ni, dah biasa makan ni, tak ada siapa lah. Cakap lah apa-apa, aku tak heran lah, kena makan je. Yang penting sedap. Baik, itulah. Dan daripada bersangatan kenyang, sama juga. Nak jaga sempurnanya kemaluan itu, mesti kena pelihara daripada perut itu, daripada bersangatan kenyang. Jangan terlebih kenyang. Bila perut kita terlebih kenyang, menyebabkan nafsu kita kuat. Bila nafsu kita kuat, kalau tidak ada tempat yang halal, dia cari tempat yang haram. Inilah punca dia. Faham? Sebab tu orang yang nak berzina, dia tidak akan terus berzina macam tu. Dia akan makan dulu, akan minum arak dulu, baru dia ingin nafsu dia kuat. Tu yang dia berzina. Nauzubillah. Kerana yang demikian itu menyeru, maknanya membawa kepada zina, yang adalah zina itu sebesar-besar dosa dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kufur, dan kemudian daripada membunuh orang. Jadi zina ini tergolong dalam dalam golongan dosa-dosa besar juga. Jadi elakkanlah daripada melakukan mungkin. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut kat sini tak usah ingat. Tapi kalau kat sekolah-sekolah sana, ya Allah, sebab benda ni memang dah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Sekarang ni umur bukan umur belas tahun, umur 6-7 tahun dah pandai dah, ya Allah. Tak macam-macam. Disebabkan apa ni? Ini disebabkan daripada pandangan hiburan. Nauzubillah min zalik. Dan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznuna
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Al-ayat. Artinya mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Subhanahu wa taala akan Tuhan yang lain. Ini di antara sifat orang hamba ibadur rahman, hamba Allah yang sebenar-benarnya ialah di antaranya mereka yang tiada mengabdikan diri, tiada yang beribadat kepada Allah akan Tuhan yang lain. Maksud dia apa? Maknanya dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan lain. Itu maksud dia lah. Seperti mana orang kafir dia bersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benarnya, melainkan bunuh yang sebenar, seperti mana bunuh qisas. Ada bunuh kepada orang yang rejam tadi, orang yang kena rejam mesti kena lempar sampai mati, pun tak masuk juga. Jadi maknanya kalau orang yang membunuhkan kepada orang lain tanpa kebenaran dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum dia haramlah. Kecuali dengan kebenaran syarak, maka tidak apa salah. Dan tiada berzina mereka itu. Dia masuk yang masalah kita, termasuk dalam golongan orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar adalah orang yang tak pernah berzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berzina, dia bertaubat dengan sebenar bertaubat kepada Allah, maka termasuklah dengan orang yang hamba Allah juga. Dan barang siapa mengerjakan akan ia demikian itu, kalau sekiranya dia buat demikian itu, mana? Mengabdikan diri kepada Tuhan lain serta Allah, membunuh yang haram, berzina dan sebagainya, nescaya berjumpalah ia seseorang tadi akan seksa atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat dan berkekal ia padanya, dalamnya, dalam neraka Jahannam itu, padahal dihinakan akan dia, padahal dihinakan akan dia, melainkan mereka yang bertaubat, kecuali orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka orang ini tak termasuk dalam golongan ini. Jadi kesimpulannya, maka kalau sebesar mana kesalahan kita, sebesar mana dosa yang kita lakukan, tetapi kalau kita betul-betul taubat kepada Allah, kembalikan kepada Allah, kita baikkan amalan kita, insya-Allah Tuhan terima doa kita, taubat kita dan menjadi orang yang baik. Tapi yang masalahnya dah lama lakukan dosa, tak terasa dirinya bersalah, tak nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan menghampiri kamu akan zina. Jangan menghampiri. Tuhan larang jangan hampir. Jadi kalau Tuhan larang jangan hampir, berarti kalau zina tu lebih teruk lagi lah. Hampir pun tak boleh. Berarti perkara-perkara yang menghampirkan kepada zina dah haram, apatah lagi zina. Sebab tu kata al-wasail hukmul maqasid. Tangga itu adalah hukum maqasid. Jadi perkara-perkara yang membawa kepada zina, hukum dia haram juga. Habis. Kerana bahwasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji. Zina-zina itu adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Yang ini sejahat-jahat pekerjaan. Zina yang paling jahat. Sebab apa? Sebab zina ini adalah di antara memutuskan zuriat, memutuskan keturunan. Sebab itu diharamkan zina, sebab dia memutuskan keturunan.
Kontalah seseorang perempuan itu dia berzina, dapat anak. Anak tu tak boleh dibangsakan kepada bapa dia, sebab bapa dia bukan bapa dia. Faham lagi? Satu, jadi kutukan keturunan. Dan telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekali lagi Pak Bihar. Bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab bersabda Nabi bahawa engkau jadikan bagi Allah taala akan yang menyemutui, dan ia ya Allah juga menjadikan akan dikau. Maknanya apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Lalu Nabi jawab, kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menjadikan kamu, kenapa kamu disembah orang lain? Itu maksud dia. Dan bersembah aku, mana tanyakan lagi, bahawa demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Memanglah, kan? Bersembah aku. Kemudian apa? Lepas tu apa lagi? Bersabda Nabi bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Tengok. Kesalahan yang kedua, dosa yang besar juga, yang selepas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata membunuh engkau akan anak engkau. Mana sama dulu kalau orang Arab jahiliyah, mana kalau dapat anak perempuan dia bunuh. Sebab apa? Dia jadi satu keaiban. Lalu dia bunuh. Kalau dapat anak lelaki tak apa. Kalau ada dapat anak perempuan, dia bunuh. Sebab nak jaga kehormatan dan pangkat dia. Jadi lalu Nabi larang, jangan kamu bunuh anak perempuan engkau. Sebab apa? Sebab kalau di atas dunia ni tak ada perempuan, macam mana nak sambungkan zuriat tu? Ya tak? Habis. Dan bersambah aku kemudian apa? Lepas tu apa lagi? Bersabda Nabi bahawa engkau zina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Tengok, dengan jiran. Zina tu dah haram dah, kan? Ni zina pula dengan jiran. Masya Allah, lebih berat lagi. Ini masalahnya. Sebab itulah termasuk dalam golongan orang yang dosa yang paling besar di sisi Allah. Yang pertama, syirik dengan Allah. Yang kedua, membunuhkan anak. Yang ketiga, berzina dengan perempuan, ia orang yang hampir dengan rumah kau, mana jiran tetangga, right? Baik. Faslun. Dan yang ketujuh, faslun, fasal yang keenam dan fasal yang ketujuh pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma bidin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi satu lagu insyaallah menyebut semua pada Selasa malam Rabu 24 bulan ada majlis sambutan Ramadan. Amin. 24 hari bulan hari Selasa ini. Selasa malam Rabu ada majlis sambutan Ramadan jemputan Kiai Jamhuri. Kiai Jamhuri. Allah.